Beralih ke Sabah, Kampung Muhibah Bukit Garam Kinabatangan dilanda banjir sejak pagi tadi antara fokus dari negeri di bawah payu. Langsung bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Redwin, teruskan. Baik Koto, 34 penduduk daripada 9 keluarga bertindak pantas dengan berpindah ke Dewan Pangkalan Bukit Garam selepas kediaman mereka mula dinaiki air sejak 9 pagi. Bagaimanapun belum ada pusat pembinaan sementara dibuka setakat ini. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah, Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kinabatangan menerima panggilan mengenai bencana tersebut menerusi talian balai kira-kira 9.16 pagi. 5 anggota diketuai Pegawai Bomba Kanan 2 Jasmani Oni digerakkan ke lokasi banjir yang terletak kira-kira 11 km dari balai. Setibanya di tempat kejadian, penduduk terlibat didapati sudah berada di Dewan Pangkalan Bukit Garam. Penduduk terdiri 6 lelaki dan 9 wanita dewasa, selebihnya kanak-kanak dan bayi. Setakat 12.30 hari tadi, paras air masih berada pada paras bahaya. Justru penduduk yang masih berada di kediaman masing-masing diminta bersiap sedia berpindah ke tempat selamat jika perlu. Pasukan bomba akan meneruskan pemantauan dari masa ke semasa. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah menerima 69 panggilan kecemasan pada musim perayaan Aidilfitri bermula 29 Mac hingga 1 April ini. Panggilan tersebut melibatkan kes kebakaran, penyelamatan dan tugas khas. Menurut Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah, sepanjang tempoh itu 26 kes kebakaran direkodkan, terdiri 2 kes kebakaran bangunan, 12 kebakaran terbuka, 2 kes kebakaran kenderaan, selebihnya lain-lain kes. Sementara itu, kategori penyelamatan merekodkan 42 kes. Daripada jumlah itu, 6 kes kemalangan jalan raya disusuli bencana dan operasi mencari dan menyelamat masing-masing merekodkan 2 kes, manakala selebihnya aktiviti khidmat kemanusiaan. Sepanjang tempoh itu, seramai 24 mangsa terlibat dalam pelbagai insiden dengan 6 kematian direkodkan. 10 individu lain berjaya diselamatkan oleh anggota JBPM, manakala 8 yang lain mengalami kecederaan. Sementara itu, sebuah mesin memproses minyak sawit di kilang Panduan Palm Oil Nabawan terbakar pagi tadi. Kebakaran memusnahkan 30% mesin berkenaan. Berdasarkan kenyataan Pusat Gerakan Operasi JBPM Negeri, panggilan kecemasan mengenai kejadian ini diterima kira-kira 8 pagi tadi menerusi talian balai. 9 anggota BBP Nabawan diketuai Pegawai Bomba Kanan 2 Agustin Asin segera digerakkan ke tempat kejadian yang terletak kira-kira 21 km dari balai. Operasi pemadaman menggunakan satu aliran 400 kaki, 2 pancutan sumber air dari tangki jentera dan pili bomba berhampiran. Operasi terkawal kira-kira 9.54 pagi dan ditamatkan sepenuhnya pukul 12.31 tengah hari tadi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran masih disiasat. Tourism Malaysia berkongsi kemeriahan Hari Raya Aidilfitri bersama pelancong yang tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Majlis bersempena kempen Melawat Malaysia 2026 direalisasi dengan penyampaian juadah raya kepada pengunjung di pintu ketibaan. Majlis ini secara tidak langsung mempamerkan keunikan tradisi masyarakat majmuk di negara ini yang hidup harmoni walaupun berbeza bangsa dan agama. Usaha ini membolehkan pengunjung mencuba sendiri hidangan tradisional Aidilfitri yang mencerminkan perpaduan rakyat Malaysia serta warisan budaya yang merupakan intipati Malaysia Truly Asia. Majlis turut dimeriahkan dengan persembahan kebudayaan serta pameran khas bertemakan Aidilfitri. Turut diadakan upacara simbolik memasak ketupat bermula dengan acara mengisi beras sehingga merebus. Majlis diserikan dengan kehadiran Timbalan Pengarah Tourism Malaysia Sabah, Khairul Amir Anwar dan Pengurus Kanan Pemasaran Lembaga Pelancongan Sabah, Josephine Chai, serta wakil-wakil syarikat dan agensi pelancongan. Acara sama juga diadakan di Terminal 1 dan Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang di Bayan Lepas serta Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching, Sarawak.
Tradisi rumah terbuka terus memeriahkan suasana Hari Raya ketiga di Beaufort. Lebih 600 tetamu mengunjungi majlis rumah terbuka yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Ahmad dan isteri Toh Puan Farida Tusin di Kampung Bingkul. Majlis bermula seawal 9 pagi hingga 3 petang tadi. Selain masyarakat setempat, majlis ini turut dihadiri menteri-menteri Kabinet Negeri, pembantu-pembantu menteri, pemimpin-pemimpin masyarakat dan ketua-ketua Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Antara yang hadir Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Dr. Arifin Muhammad Arif dan Senator Tan Sri Anifah Aman. Peluang ini dimanfaatkan oleh para tetamu untuk beramah mesra dengan Tun Musa dan isteri serta para pemimpin setempat. Kegembiraan jelas terpancar pada wajah para tetamu yang diraikan dengan pelbagai juada sebagai tanda kesyukuran. Penduduk Kampung Jawa kongsi 10 tawau kini boleh menarik nafas lega apabila penantian mendapatkan bekalan air terus ke rumah menjadi kenyataan. Penantian selama lebih 20 tahun itu berakhir dengan pembinaan telaga tiup yang mampu membekalkan air bersih ke 100 buah rumah, memanfaatkan 500 penghuni. Fauziah Ajak ada butirannya. Projek rintis di Tawau yang menelan kos kira-kira RM500,000 ini inisiatif Pejabat Parlimen Tawau dengan kerjasama Kerajaan Negeri. Ia turut dijayakan pelbagai pihak menerusi program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR. Mengambil masa 6 bulan untuk disiapkan, telaga tiup ini siap dibina Disember tahun lalu. Ini bagi saya langkah proaktif untuk mengatasi masalah rakyat ini, khususnya macam yang berlaku di Kampung Jawa, Kongsi 10 Balong Tawau ini, ialah kita berhadap dengan masalah bekalan air sejak berpuluh-puluh tahun. Dan inspirasi dan aspek ini ialah saya mendapat daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Noh, kerana beliau telah membuat itu telaga tiup yang pertama di Sabah, di Tuaran. Dan saya mengambil ini semangat dan ini fikiran langkah proaktif ini dan saya buat di Tawau. Terima kasih banyak atas kerajaan negeri. Ada satu pemikiran untuk memudahkan rakyat di sini. Itu bukan pedagang tiup. Terima kasih. Sekurang-kurangnya penduduk sebagian di sini mendapatkan kenikmat air yang begitu memang lama, bertahun mereka merasakan. Kemudahan ini turut memberi kelegaan kepada penduduk yang sebelum ini berusaha membuat takungan air sendiri bagi mengelak terputus bekalan. Bila adanya telaga tiup ini, tak boleh kita ungkapkan dengan kata-kata kegembiraan kita, rasa bersyukur kepada Allah, seakan-akan satu nikmat yang datang bagi kita. Maka kita kena sokonglah kerajaan dan berterima kasih kepada kerajaan. Untuk membangun bukan kerajaan saja kan, kita pun kena ikut terlibat untuk membangun. Memang dari kecil lah, memang tidak pernah rasa air pipe tu. Kalau sekarang ni, syukurlah, alhamdulillah ada sudah. Sebelum ni kami harap air hujan saja. Kalau tiada air hujan, memang masalah lah untuk kami. Selain di Kampung Jawa Kongsi 10, projek telaga tiup turut dibina di Masjid Bandar Seri Indah Batu 12 Balong serta Hospital Tawau dalam masa terdekat. Pelaksanaan projek ini membuktikan komitmen kerajaan mengatasi masalah bekalan air di daerah Tawau. Fauzia Ajak, RTM. Baik, sekian perkongsian berita dari negeri di bawah Bayu kembali bersama dengan Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Redun langsung dari Kota Kinabalu, Sabah.